Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Ramai juga yang tanya cikgu ni. Cikgu, macam mana nak bezakan inflasi dan deflasi? Okey. Okey, inflasi awak ingat IN inflasi, IN increase. Increase bermaksud kenaikan. Okey, kenaikan apa? Okey, kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, deflasi pula. DE, deflasi. DE, decrease. Okey, apa maksud decrease? Decrease maksudnya kejatuhan ataupun pengurangan. Jadi, pengurangan apa? Kejatuhan apa? Kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, itu perbezaan nyata antara kedua-duanya. Okey, penat. Cikgu duduk kejap. Okey, apa dia faktor yang menyebabkan inflasi? Okey, ingat tadi ya, inflasi, increase, kenaikan harga barang. Okey. Inflasi berlaku beberapa faktor, iaitu permintaan barangan dan perkhidmatan yang meningkat. Okey, ramai orang nak cari barang tersebut, perkhidmatan tu pun ramai orang nak. Jadi bila barang sikit, permintaan banyak, jadi harga barang tu akan naik. Okey, kemudian kenaikan kos pengeluaran. Okey, bila kita nak hasilkan barang, kita kena tengok kos. Bila kos meningkat, jadi peniaga terpaksa menaikkan harga barang. Kemudian, kenaikan harga barang atau perkhidmatan yang diimport. Daripada luar negara ni, bila kita import barangan, dah semestinya harga barang akan naiklah sebab mata wang kita tak sama. Okey, kemudian kenaikan kadar upah buruh. Bila kadar upah buruh meningkat, kos pengeluaran tu meningkat, jadi harga nak tak nak akan jadi naik. Okey, kita tengok apa kesan inflasi pula. Okey, pertama, kuasa beli menurun. Okey, kuasa beli menurun maksudnya kita dah tak boleh berbeli sangat. Okey, disebabkan apa? Mungkin tadi kita dah lebih menyimpan wang kan, daripada berbelanja, jadi kuasa beli menurun. Okey, sebab wang tak ada banyak di tangan. Okey, kemudian kos sara hidup meningkat. Okey, bila harga barang naik, jadi kos sara hidup kita, barang-barang yang perlu kita beli, semuanya mahal-mahal. Tapi kita perlu beli juga, betul tak? Jadi itu yang dimaksudkan dengan kos sara hidup meningkat. Bila kos sara hidup meningkat, dia menjadi beban kepada rakyat. Dekat sini bermaksud fakta yang ketiga dia, beban rakyat meningkat. Okey, duit dah lah tak banyak. Lepas tu harga barang naik. Kos sara hidup tinggi. Jadi beban rakyat semakin meningkat. Begitu juga dengan peniaga-peniaga. Peniaga kehilangan daya saing sebab tak dapat nak bersaing. Orang tak datang kat kedai nak beli barang. Okey, kita tengok apakah peranan kerajaan dalam menangani masalah inflasi ni. Okey, pertama, dasar galakkan pelaburan yang mana kerajaan menggalakkan perniagaan, tingkatkan pengeluaran produk yang sesuai sahaja. Okey, supaya harga barang dan perkhidmatan dapat diturunkan. Okey, kemudian pemberian subsidi. Okey, bila kerajaan memberikan subsidi, maknanya kos pengeluaran sesetengah barang tu dapat dikurangkan. Jadi, bila kos barang menurun, jadi
harga barang pun dapat dikurangkan. Okey, kemudian meningkatkan kadar faedah. Okey, awak kena tahu kadar faedah dekat sini adalah kadar faedah simpanan. Okey, bila kerajaan meningkatkan kadar faedah, okey, orang ramai akan lebih menyimpan wang daripada nak berbelanja. Jadi, bila ramai yang simpan duit dalam bank, okey, permintaan terhadap barang-barang pun akan menjadi kurang. Bila permintaan kurang, penawaran pun stabil dan harga barang pun dapat, tak adalah harga barang tu akan naik secara mendadak. Okey, kemudian dasar kerajaan yang mana kerajaan menggalakkan penduduk menggunakan produk tempatan. Okey, macam dia kempen belilah barangan buatan Malaysia. Yang itu nak mengurangkan masalah inflasi lah. Okey, supaya harga lebih stabil dan peniaga-peniaga tempatan boleh bersaing dan berdaya saing. Okey, kemudian last sekali galakan ekspor. Okey, kerajaan menggalakkan perniagaan ekspor barang ke luar negara dan pendapatan negara boleh meningkat melalui duty ekspor. Okey. Jadi ini antara topik berkenaan ataupun perbincangan mengenai inflasi. Okey, tadi kita tahu maksud inflasi. Okey, macam mana awak nak ingat inflasi itu apa? Kenapa inflasi berlaku? Kesan dia dan peranan kerajaan. Okey, nanti saya akan sambung pula tentang deflasi. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.